Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah pada malam ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab Arba'un Al-Manawiyah, hadis 40 dan alam Melayu berkaitan dengan adab-adab sesama manusia. Topik yang kita akan masuk pada malam ini adalah bab ke-36, adab dengan jenazah. Adab dengan jenazah. Muallif rahimahullahu ta'ala berkata, saya meriwayatkan hadis dalam bab ini daripada guru saya, iaitu Syekh Al-Mifdal Izzuddin bin Haji Ibrahim, Bukit Raya Kedah, dengan sanad yang bersambung kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa beliau berkata, sesiapa yang menghadiri jenazah seorang Muslim dengan keimanan dan pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia salatkannya dan menunggu sehingga ia dikebumikannya, baginya pahala sebesar 2 qirat. Salah satu daripada 2 qirat itu sebesar Bukit Uhud. Siapa yang hanya mensalatkan jenazah itu kemudian balik, baginya pahala sebanyak 1 qirat. Hadis hasan riwayat Imam An-Nasa'i, nombor hadisnya ialah 5032. Riwayat kedua, Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu berkata, satu jenazah telah diusung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam lalu bangun apabila jenazah itu lalu. Dikatakan kepada baginda, sesungguhnya itu jenazah orang Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, bukankah ia tetap jiwa seorang manusia? Dalam riwayat yang lain, baginda menyebut sesungguhnya kematian itu adalah sesuatu yang menggerunkan. Apabila kamu melihat jenazah, maka bangunlah untuknya. Hadis hasan, sahih riwayat Imam Nasa'i, nombor hadisnya 1921. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat jenazah, baginda bertakbir sebanyak 4 kali. Kemudian baginda pergi ke kuburnya lalu menimbuskan dengan tanah di bahagian kepalanya sebanyak 3 kali. Hadis sahih riwayat Ibn Majah, nombor hadisnya 1565. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, bila sebut berkaitan dengan jenazah ini, kita semua akan berdepan dengan kematian, dekat ataupun jauh lagi, dekat masa tu, maknanya mungkin sesaat, seminit, sekejap lagi ke, Allahu a'lam. Yang pastinya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan berdepan dengan kematian. Bila berdepan dengan kematian ni, innal maut la sakarat, kematian itu menggerunkan dalam hati Allah Subhanahu wa taala, menakutkan. Bayangkan kita kata jasad, roh kita dicabut daripada badan kita yang telah bercantum berpuluh tahun lamanya, nak dicabut, nak dipisahkan daripada badan kita. Kalau seorang tu dipasangkan tiup dalam badan, nak dicabut, kan ada setengah-setengah tu dia terpaksa pasang tiup daripada kepala bawa ke badan.
Kadang ada masa-masa yang beri kesan yang lain, dia akan dicabut. Bila dia cabut tu bukan dia cabut perlahan-lahan pun, dia cabut rentak begitu. Itu pun sakitnya, masya-Allah nak mengatakan. Ini kan nyawa tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana menyebabkan seluruh badan, semua bahagian badan kita terasa dengan sebab dicabut roh tadi. Wallahu a'lam. Jadi apa pun macam Allah Subhanahu wa taala, sentiasalah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat husnul khatimah. Doa minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat husnul khatimah. Allah makhtim alaina bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Minta perlindungan dengan Allah supaya Allah tidak mengakhiri kita dengan keburukan. Kita mohon pada Allah supaya Allah berikan pengakhiran kita pengakhiran yang baik, dan kita sempat bertaubat sebelum matinya kita. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, bila sebut jenazah ini banyak adab-adab kita dengan jenazah. Yang pertamanya yang tak disebut dalam ni, saya huraikan lain sikit macam Allah yang dicatatkan dalam ni secara umum. Pertama sekali, bila kita ada kematian di kalangan adik keluarga kita, kawan-kawan kita, jangan sekali kita melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Antara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ialah syakul juyub, seperti mana sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari dan juga Muslim. Dia antara perbuatan orang-orang jahiliyah, bila ada kematian, mereka akan mengoyakkan baju dan mereka akan menangis yang sehingga mengeluarkan suara yang kuat. Dia panggil dalam bahasa Arab an-niyahah. Kata Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, qala arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada empat perkara dalam urusan umat aku yang masih lagi adanya perkara-perkara yang dianggap ianya ada urusan masih lagi meniru ataupun masih lagi ikut dengan budaya jahiliyah, dan mereka tidak meninggalkannya. La yatrukunahun. Pertama sekali nama Allah, al-fakhr fil ahsab, berbangga dengan keturunan. Yang kedua, wat-ta'an fil ansab. Maknanya ta'an ni kita kita kata maki ke, ataupun kita keturunan orang lain pula, katakan. Tadi bangga dengan keturunan dia. At-ta'an fil ansab maknanya kita kritik, ataupun kita bukan kritik, bahkan maknanya kat sini kita sumpah seganah nasab keturunan orang lain pula. Kemudiannya wal istisqa bin nujum, percaya kepada ataupun dikatakan dengan bintang-bintang, pergerakan bintang. Al-istisqa maksudnya ialah kita minta hujan, ataupun percayakan kepada hujan itu akan turun dengan peredaran ataupun perubahan bintang-bintang yang ada, ataupun dipanggil tok nujum lah, ataupun ahli nujum. Dan yang keempatnya an-niyahah. An-niyahah iaitu orang yang menangis sehingga mengeluarkan suara yang kuat ketika berlakunya kematian. Itu dipanggil niyahah. Menangis tidak salah, kerana Nabi SAW juga menangis. Nabi bila dilihat mengalir air matanya ketika anak baginda SAW meninggal dunia, Ibrahim, maka kata sahabat, ya Rasulullah, tabki ya Rasulullah, kamu menangis ya Rasulullah. Nabi kata, innal aina la tadma'. Itu mata ni automatically air mata akan keluar, katakan, dengan sebab kesedihan.
innal aina latadma. Normal menangis tu normal. Yang dilarang itu ialah meraung, sehingga ataupun tangisan yang sehingga mengeluarkan suara yang kuat, yang teresak-esak. Dan tu beza. Dia ada satu lagi atas niyahah tu ada satu lagi bentuk tangisan, menjerit pula. Dia menjerit, yasrah, niyahah, kemudian buka, kemudian anin. Kita ada istilah-istilah tangisan itu. Maknanya buka ataupun tangisan itu normal, semua orang akan menangis. Jadi yang tak boleh kat sini ialah ketika hal kematian ataupun tiba musibah, kita menangis yang sehingga mengeluarkan bunyi yang kuat. Itu yang tak boleh. Kata Rasulullah SAW lagi dalam riwayat yang lain, an-naihah idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamah wa 'alaiha sirban min qatiran wa dir'un min jarab. Ini kita kata peringatan buat orang yang menangis teresak-esak ataupun menangis dengan suara yang kuat tadi, tuan-tuan, ada balasannya besok dekat akhirat, pada hari kiamat bila dibangkitkan. Wallahu a'lam. Jadi ada alamat tertentu pada orang yang menangis yang menjerit tadi, katakan ketika kematian. Wallahu a'lam. Kemudian macam Allah Subhanahu wa taala, antara adab kita dengan jenazah ialah memperbanyakkan, boleh kita seboleh mungkin meramaikan solat, orang yang solat ke atas jenazah. Kita meramaikan. Ma min mayyitin tusalla alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'ah kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u. Tidak ada yang ma min mayyitin, tidak ada satu mayat pun disalatkan ke atasnya orang Islam yang bilangannya sampai 100. Ada riwayat kata 40, mengatakan riwayat yang lain kata 40, tapi hadis yang riwayat ini daripada Muslim, riwayat Muslim 100. Kulluhum yashfa'una lahu, semua mendoakan atau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan syafaat kepada orang yang meninggal dunia tadi, yang salat tadi, mohonkan syafaat kepada si mati, maka Allah akan memberi syafaat kepada jenazah tadi, kepada mayat tadi, dengan sebab bilangan orang Islam yang solat tadi sampai 100 orang, katakan. Jadi sebab itu kita disunatkan untuk memperbanyakkan, seperti mana yang saya sebutkan tadi. Dalam riwayat yang lain 40. Kalau riwayat Muslim juga disebut dalam ma min rajulin muslim yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi. Tidak ada seorang lelaki muslim yang meninggal dunia lalu disalatkan ke atasnya 40 lelaki, yang mana 40 lelaki ini tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun, kecuali dengan sebab 40 orang tadi mohon syafaat untuk jenazah tadi, maka Allah berikan syafaat dengan sebab 40 orang tadi yang memohon ke atas jenazah tadi. Maknanya jenazah tadi dapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan syafaat daripada 40 orang yang salat ke atas jenazah tadi. Jadi tuan-tuan macam Allah, ada juga riwayat bila kita tak banyak, kita tak dapat bilangan 40, tak dapat bilangan 100, tetapi sunat juga kita memperbanyakkan saf, minimum 3 orang, 3 baris. Kalau ada 30 orang, ada 10 orang, kita kena buat 3 saf. Kerana sabit juga dalam hadis Nabi SAW, ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi thalathatu sufufin minal muslimin illa aujaba. Tidak ada seorang muslim yang meninggal dunia lalu disalatkan ke atasnya 3 saf orang Islam, kecuali wajib ke atasnya, maksud illa aujaba,
maknanya Allah akan berikan syafaat kepada si mati tadi. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan macam Allah itu apa ni adabnya lah, antara adab. Antara yang seterusnya tuan-tuan, adab yang lain ialah kita segerakan urusan jenazah itu sesegera yang mungkin. Jangan dilambat-lambatkan. Adab kita dengan jenazah jangan disimpan lama-lama jika tak ada apa-apa urusan yang penting. Kalau kata dah kadang-kadang kita ni orang Melayu, dia terikut-ikut ataupun terbiasa, tunggu kejap ada orang nak, ada saudara daripada Singapura ke, daripada Kelantan ke, daripada nak datang, nak tengok, nak jengah macam sebelum ke bumi, katakan. Maka macam Allah Subhanahu Wa Taala, kalau boleh kita kata kalau tak lama okey, katakan. Tak lama tu macam mana Ustaz? Ikut hukum adat. Kalau hukum adat ni tuan-tuan, macam Allah kata lama dah ni, katakan lebih daripada setengah hari, katakan mayat ni nak kena ke bumi cepat, katakan. Kenapa nak ke bumi cepat? Macam Allah Subhanahu Wa Taala, pertamanya ialah mayat ni dia cepat apa kita kata rosak, katakan. Dan yang keduanya, kalau dia ini orang yang saleh, khairu ma tuqaddimuna ilaihi. Maknanya kalau dia jenazah yang salihah, jenazah yang baik, orang yang saleh, maka kita menyegerakan nikmat ataupun kita kata makna nikmat dalam kubur itulah, ya tak? Kita segerakan untuk dia dah dapat. Kalau kita lambat-lambatkan dia, kita seolah-olah melambat-lambatkanlah dia punya apa ganjaran yang didapat dalam alam kuburnya. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya adab kita dengan jenazah tadi ialah kita sebaiknya kita pikul jenazah tadi. Kita yang pikul itu lelaki lah, bukan yang perempuan. Kecuali kalau lelaki dah tak ada, tinggal perempuan saja. Mana jenazah ni kita pikul. Pada dasarnya adabnya kita pikul, seperti dulu. Tapi sekarang ni Ustaz, mana nak pikul? Tempat kuburnya jauh, ada jauh berkilometer. Kita berapa jarak sini ke ni? Jaraknya 7 section 21 ada 5 km lebih. Belum sampai sana lagi, semua dah ni kan, katakan semua dah penat, dah letih, katakan. Jauh tuan-tuan macam Allah, maka tak salah untuk kita naik kenderaan. Tapi kalau dekat, afdalnya kita memikul. Itu yang sunnahnya daripada hadis Nabi SAW. Idza wudi'atil janazah wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim. Tengok dalam hadis, apabila jenazah tadi diletakkan ke atas mana? Diletakkan atas bahu-bahu lelaki. Wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim. Fa in kanat salihah kanat qaddimuni qalat qaddimuni. Kalaulah jenazah tadi jenazah yang salihah, dia berkata cepatlah. Itu yang kita tak tak faham, tak dengar. Kalau kita dengar selamatlah, katakan. Orang yang salih dia akan minta percepatkan masuk ke kubur, tapi kita duk lambatkan. Ni yang kita tak nak. Kalau boleh jangan melewatkan, katakan. Kalau tak ada apa sebab macam Allah, sebab tu orang minta, Ustaz saya nak kebumikan jenazah dia meninggal kat Bandar Puteri tapi nak bawa pergi Kelantan. Tak usah, jangan bawa. Kalau boleh dinasihatkan kepada keluarga, tak payah dibawa ke sana. Sunnah Nabi SAW, kat mana meninggal kat situ ditanam. Maknanya kawasan tu ditanam. Kalau meninggal kat Kelang, tanam kat Kelang lah, Kalau meninggal kat Mekah, tanam di Mekah. Madinah, katakan. Terus fikir nak bawa balik ke apa semua, tuan-tuan. Kerana kita bukanlah tidak berdosa, tidak, tapi kata khilaful aula, bersalahan dengan yang lebih baik, katakan. Kerana kita melambatkan perjalanan daripada sini ke Kelantan, bukan dekat, katakan. Mengambil masa 6 jam 7 jam. Itu pun kalau laju bawa. Tapi kalau bawa perlahan macam Allah, mungkin lagi dengan keadaan jam sekarang lagi lah. Nak balik Melaka pun kemarin 9 jam tu kata. Melaka 9 jam. Bukannya jauh sangat pun, tak? Kena jam.
9 jam tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kawan-kawan balik, dia pergi Melaka nak berjalan kan, sekali sangkut kat jam, dia kata 9 jam dia kata. Daripada 1 jam setengah 2 jam menjadi sampai 9 jam. Jadi tak payah katakan, nasihatkan macam Allah Subhanahu Wa Taala, tanam je dekat sini katakan. Tak ada masalah pun. Kalau jenazah tadi jenazah yang tidak saleh, maka dia kata ya wailaha aina yadhhabuna biha. Yes, maknanya kalau jenazah tadi jenazah yang tidak saleh, katakan dia akan tanya celakanya. Dia marah. Kat mana mereka nak bawa aku ni, kata. Aina yadhhabuna biha, katakan. Perkataan ini, ucapan ini didengari oleh semua orang, semua makhluk Allah. Semua makhluk dengar, kecuali illa thaqalan, kecuali 2 yang berat. Siapa dia thaqalan tu? Manusia dengan jin. Al-ins wal jin, al-jin wal ins. Lau sami'a, kalau dua-dua ni dengar, la sa'iqa, dua-dua pingsan. Situ juga pingsan. Tak sempat nak lari, situ juga pingsan. Masalahnya tak sempat lari, bukan cerita macam cerita Piramli tu. Sempat je lari tu, tinggalkan keranda kan. Kita pernah dengar jenazah bangun, sempat lagi lari, kata. Hari ni tak sempat lari, Nabi kata pingsan. Tak tahulah betapa dahsyatnya dengar suara tu, suara jenazah yang meninggal dunia. Bila dia kata cepatlah, katakan, dengar perkataan tu je, pingsan, katakan. Dengar perkataan ya wailaha aina ya wailakum aina tadhhabun nabi, celaka kau orang, kat mana kau orang nak bawa aku ni. Dia marah kat kita dah, katakan. Kalau dengar pingsan, kat situ kat pingsan, kata Rasulullah SAW, katakan. Pingsan terus. Bukan lari, katakan, pingsan. Lepas tu dalam hadis Nabi SAW, bila kita, maknanya disunat ataupun digalakkan adab kita, segerakan urusan jenazah, jangan lambat-lambat. Asri'u bil janazah, dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Asri'u bil janazah, segerakan urusan jenazah. Fa in taqu salihah, kalau jenazah tu jenazah yang salihah, fa khairun tuqaddimunaha, maka baik yang kamu berikan, khidmatkan kepada jenazah tadi. Wa in yakun siwa dhalik fa syarrun tad'una ala riqabikum. Kalau jenazah tadi jenazah yang tidak salih, maka sesuatu yang buruk yang kamu letakkan di atas bahu-bahu kamu, katakan. Jadi tapi apa pun, kita bukan tahu jenazah tu jenazah yang saleh ke jenazah yang tak saleh ke. Kita tak dah even kalau antara adab yang ada macam Allah, kita tak boleh nak bercerita perkara buruk tentang jenazah. Stop. Orang dah meninggal dunia, stop, mengatakan. Tak boleh nak kata fulan ni yang meninggal tadi macam ni, tak boleh. Kita kena bercakap dengan perkara yang baik-baik tentang jenazah. Bukannya kita kena ucap, orang Melayu kita dia biasa sebut lepas je semayang jenazah tu, apa kita katakan ke atas jenazah ni? Semua jawab baik. Dia sebenarnya bukan hadis Nabi SAW suruh bercakap dengan perkara baik-baik, bukan suruh sebut perkataan baik itu. Macam kata suruh baca doa kunut, kata. Kunut pendek, kunut panjang, kata. Orang suruh baca doa kunut, bukan suruh sebut suruh baca kunut kunut, katakan. Orang suruh baca doa kunut tu, bukan suruh baca perkataan kunut tu. Maka dalam hadis Nabi SAW, Nabi suruh kita bercakap dengan baik-baik, bukan suruh cakap perkataan baik itu. Tetapi macam Allah Subhanahu Wa Taala, kita bila bercakap sembang tentang jenazah itu, maka kita bercakap dengan apa sahaja perkara yang baik tentang jenazah tadi. Itu maksud hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam, nyatakan. Kemudian macam Allah Subhanahu Wa Taala, sunatnya kita adabnya tu juga, kita bila bersama dengan jenazah, kita jalan belakang jenazah, katakan. Kalau naik kenderaan, kalau kita jenis mengiring jenazah tadi, yang menaiki kenderaan itu, dia seeloknya berada di belakang jenazah.
Kata hadis, dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Tirmizi, ar-raqibu khalfal janazah wal mashi haitsu syaa minha wat tiflu yusalla alaihi. Maknanya orang yang menaiki kenderaan, dia berada, kedudukannya berada di belakang jenazah. Orang yang berjalan kaki tak kisah depan ke kiri ke kanan ke, tak ada masalah. Yang menaiki kenderaan belakang. Yang menaiki kenderaan belakang. Allahu a'lam. Sunat ni seperti mana nanti kita akan lihat dalam ni, kita mengikut jenazah macam Allah sampai ke ke perkuburan. Dan antara adab ketika dah sampai ke kuburan, jangan kita duduk di atas kubur. Ni saya pergi secara umum ni tuan-tuan macam Allah. Kita jangan duduk di atas kuburan. Kalau nak duduk di atas kuburan, kena cari ruang-ruang yang tidak ada jenazah atasnya, katakan. Yang dilarang tu kalau kita duduk di atas betul-betul kubur orang. Bahkan dalam syarah al-hadis ada yang mengatakan bahawa melangkah atas kubur pun tak boleh, katakan. Tapi bila tengok masa pengkebumian jenazah, orang maknanya tak kisah, duduklah, nak langkahlah, katakan kubur. Kan Nabi SAW sebut dalam hadis dia, la yajlisa kalau seorang itu duduk di atas bara api sehingga terbakar dia punya kainnya, kain seluarnya ataupun pakaiannya, dan bara api tadi membakar juga kulitnya, khairun lahu atau khairan lahu, lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Min ayyaqada 'ala al-qabr, lebih baik daripada dia duduk. La yajlis rajulun 'ala jamrah, kalau seorang itu duduk di atas bara api sehingga terbakar dia punya pakaiannya ataupun mengenai dan seterusnya mengenai kulitnya, lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Walaupun ulama khilaf dalam masalah hukum, ada yang kata haram, ada yang kata makruh. Tentang macam mazhab Syafi'i, dia berpandangan makruh duduk di atas kuburan. Tetapi hadis ini bagi saya satu wa'id, para ulama mengatakan hadis ini wa'id, janji buruk. Berat tu dia katakan, sampai terbakar lah, ya, duduk, perumpamaan duduk atas kubur tu duduk di atas bara api, tuan-tuan. Satu peringatan yang bukan, saya rasa bukan biasa-biasa. Tak duduk di atas bara api. Walaupun hukum ulama sebut, ada yang kata haram, ada yang makruh, maksud ada khilaf di situ dalam penyataan hukum sama ada makruh ataupun haram. Tetapi kalau kita tengok balik nas, duduk di atas bara api perumpamaan, tuan-tuan. Jadi kita kalau seboleh mungkin kita elakkan duduk di atas kuburan ataupun melangkah di atas kubur. Dalam syarah kepada kitab Subulus Salam, makna syarh Bulughul Maram, dia kata juga Syekh Ali Bassam, Amir San'ani, Ali Bassam, dia mengatakan bahawa termasuk juga bukan setakat duduk tetapi melangkah di atas kuburan, dia katakan. Wal iyazbillah min dzalik. Jadi tuan-tuan macam Allah, itu adab. Jangan duduk. Habis nak duduk juga ustaz, kena cari ruang yang tak ada kubur. Ruang-ruang yang tak ada kuburan kat situ. Ataupun kalau tak ada, berdiri. Berdiri. Itu yang terbaik. Kemudian tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, adabnya juga seterusnya ialah kita beristighfar, beristighfar untuk si mati. Mohonlah keampunan untuk si mati. Nabi SAW sebut dalam hadis, istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Doakanlah keampunan untuk orang yang mati ni, saudara kamu yang meninggal dunia ni tadi, yang ditanam ni. Istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Kerana dia sekejap lagi akan ditanya oleh malaikat. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, mohon keampunan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ulang. Tak ada masalah. Kita setakat yang kita mampu kita ulang.
Tak cukup dengan sekali, berkali-kali kita orang ulang-ulangkan mohonkan keampunan untuk orang yang telah meninggal dunia. Disebut kita katakan ini hadis yang saya sebut tadi, untuk sebut perkataan baik tadi kan, untuk bercerita pasal baik itu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul marru bi janazatin fa athnau 'alayha khaira faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajabat thumma marru bi ukhra fa athnau 'alayhi sharra faqalat wajabat faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ma wajabat qala hadha athnaytum 'ala al-khair fa wajabat lahu al-jannah wa hadha athnaytum 'ala sharran fa wajabat lahu an-nar antum syuhada'ullah fil ardh. Kamu adalah saksi Allah dekat atas muka bumi. Ya, maka kita disuruh untuk memuji orang yang meninggal dunia tadi sebaik yang mungkin kita boleh puji, kita puji tentang macam Allah. Dengan kebaikan lah, katakan. Mudah-mudahan kita kata dia ditempatkan ke dalam orang-orang bersama dengan orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam. Kemudian tentang macam Allah Subhanahu wa taala, kita bila berada dekat kuburan, tidak salah untuk nak membaca dipanggil talqin, seperti mana dalam mazhab Syafi'i harus, katakan dalam mazhab Syafi'i yustahabbu, digalakkan nak baca talqin. Tapi sekarang ni ada dekat yang tak baca talqin tu, dia buat perkara yang lain, ialah memberi peringatan kepada orang yang hadir. Dia beri tazkirah pendek kepada seperti mana yang dilakukan oleh mufti wilayah dulu bila diminta untuk memberi tazkirah pendek ketika jenazah tadi. Itu harus, kalau tak buat talqin, kita buat dalam bentuk tazkirah, katakan pendek. Tadhkirul hadirin wal musyayyi'in bil maut wa ma ba', peringatan kepada orang-orang yang hadir, orang-orang yang datang turut sama menghantar jenazah tadi, berkaitan dengan kematian, apa selepas kematian, katakan. Maka seperti mana yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Daud rahimahullahu taala daripada Barra' bin Azib radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin min ansar. Kami keluar bersama dengan Nabi ketika nak mengkebumikan jenazah seorang lelaki daripada kalangan orang Ansar. Fantahaina ila al-qabr wa lamma yulhad, sampai kat kubur dan lepas dah ditanam, jalasa Rasulullah sallallahu wa jalasna haulahu. Nabi duduk dan kami duduk sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ala ru'usina at-tayr wa ka'anna ala ru'usina at-tayr, seolah-olah atas kepala kami ada burung. Maknanya khusyuknya dengar apa yang Nabi nak sampaikan. Wa fi yadi 'udun yaknutu fil ard fa rafa'a ra'sahu. Kita kata Nabi pun pada ketika itu memegang satu kayu tentang mati Allah Subhanahu yang dipacak ke atas bumi, lalu dia mengangkat kepalanya. Faqala ista'idhu billahi min 'adzabil qabr marratayn aw thalatha. Lalu Nabi peringatkan kepada semua yang hadir, mohonlah perlindungan dengan Allah daripada azab kubur. Mohonlah perlindungan dengan Allah daripada azab kubur. Mohonlah perlindungan dengan Allah daripada azab kubur. Nabi ulang 3 kali. Summa qala innal 'abda al-mu'min idza kana fi inqita'i min ad-dunya wa iqbali min al-akhirah nazala ilayhi malaikatu min as-sama'i bidul wujuh ka'anna wujuhahum syams معهم كفن من أكفان الجنة وحنوت من حنوت الجنة حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء الملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل إلى آخر. Panjang hadisnya tentang mati Allah Subhanahu wa taala. Nabi peringatkan peringatkan macam mana proses kematian itu berlaku. Proses kematian itu berlaku, bagaimana Nabi mulakan sesungguhnya seorang mukmin itu apabila terpisahnya daripada dunia ni,
dan nak menuju ke akhirat, malaikat akan turun daripada langit dengan muka yang wajah yang berseri-seri, baydul wujuh ka'anna wujuhahum syams, seolah-olah wajah mereka itu ibarat matahari yang cerah, bersama dengan mereka kain kapan daripada kain kapan-kapan syurga, bersama dengannya juga hanutun min hanutil jannah, maknanya gayung ataupun bekas air daripada syurga dengan mati Allah, hatta yajlisu minhu muddal basar thumma yaji' al-malikul maut. Adalah cerita panjang, saya nak terjemah apa ni nanti kalau hadisnya dekat 1 page lebih dengan mati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud ini dan juga Imam Ahmad rahimahullahu taala. Jadi harus untuk seorang itu, kalau dia tak baca talqin, dia boleh berceramah, beri peringatan ringkas, jangan lama sangat. Cukuplah 10 minit tu pun dah lama dah, ya tak? Beri peringatan tentang apa? Peringatan tentang kematian wa ma ba'da, selepas kematian dan selepas kematian. Peringatkan pada siapa? Peringatkan kepada orang yang hadir, katakan. Orang yang hadir, yang ramai-ramai tadi tu, ingatkan mereka. Esok satu hari kita pula yang akan berada kat tempat ni. Tak. Makna ucapan peringatan yang berbentuk begitu. Harus katakan, bahkan disunatkan seperti mana sabit dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkaitan dengan talqin pula, katakan Imam mazhab Syafi'i, kita kata dia Imam sebagaimana disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, walaupun hadisnya adalah hadis yang dhaif, bittifaq para ulama. Ittifaq para ulama hadisnya dhaif, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, tetapi disebabkan ada nusus mutaaddidah, maknanya ada nas-nas yang berbeza-beza, berbagai-bagai riwayat yang ada, maka sebab itu Imam Nawawi rahimahullah taala berdasarkan riwayat-riwayat yang berbeza-beza yang ada, akhirnya dia berkata wa yustahabbu, juga digalakkan membaca talqin untuk ketika seperti mana yang sabit dalam hadis-hadis Nabi SAW, walaupun hadisnya tadi kita katakan dihukumkan oleh para ulama sebagai hadis yang dhaif. Wallahu a'lam. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, itu dia. Jadi kita lihat seterusnya apa yang diriwayatkan dalam kitab ini, iaitu yang pertama sekali daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa beliau berkata, sesiapa yang menghadiri jenazah seorang muslim dengan keimanan dan pengharapan dari Allah, kemudian dia menyembahyangkannya dan menunggu sehingga ia dikebumikan, baginya pahala sebesar 2 bukit Uhud, 2 qirat. Qirat adalah sebesar bukit Uhud. Kalau siapa pergi Madinah, tengoklah bukit Uhud tu berapa jauh, berapa panjang, berapa besar, tuan-tuan macam Allah. Maknanya kita kat Malaysia ni jarang, ataupun setahun berapa kali je sembahyang jenazah ada. Kalau kat Mekah tu, kat Madinah, tiap-tiap waktu ada solat jenazah. Sebab tu kalau orang pergi umrah dan sebagainya, jangan lepaskan peluang untuk solat jenazah. Nabi nak ikut sampai ke kubur pun boleh, katakan. Tapi ada cara lah. Sebab dia hanya dibuka sekejap saja masa jenazah tu nak dibawa ke kuburan tu. Biasanya kalau nak ikut, kena semayang kat depan. Lepas habis semayang terus keluar. Nampak jenazah masuk, ikut sekali sampai ke kubur, katakan. Lepas tu ditutup. Biasanya lepas tu ditutup pagar, dia tak bagi orang masuk. Cukup dah, katakan. Dia ada masa-masa untuk melawat ke kubur tu adalah. Tapi kalau masa tu memang dibuka untuk ziarah, katakan siapa-siapa boleh masuk lah, walaupun dah lewat. Apa pun macam Allah Subhanahu wa taala, semayang kat atas jenazah kita dapat pahalanya 1 qirat, sebesar bukit Uhud. 1 bukit Uhud pahalanya. Kalau semayang jenazah, kemudian tunggu pergi bawa ikut jenazahnya tadi sehingga dia dikebumikan, hatta yurfanu, sehingga jenazah hatta turfanu, sehingga jenazah itu dikebumikan, maka baginya 2 qirat, 2 pahala sebesar bukit Uhud. 2 kali ganda lah bukit Uhud, 2 kali bukit Uhud. Besar, sangat-sangat besar, namanya Allah.
Tapi janganlah dikira, maksudnya dikira tu dibuat catatan ke ataupun sebagainya. Hari ni dah berapa kali dah dapat 10 bukit Uhud ni, banyak lah. Sembahyang jenazah je dah dapat 10 bukit Uhud. Kena kalau 10 hari duduk kat Mekah, ada 50 kali solat jenazah, maknanya dah 100 bukit Uhud dah. Pahala tu kita jangan kira, tuan-tuan rahmati Allah. Bukan urusan kita nak mengira pahala tadi. Ia adalah hanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak diceritakan ni pahalanya besar, nyatakan. Pahalanya besar bagi orang yang salat ke atas jenazah. Semampu mungkin untuk kita hadirkan diri untuk salat jenazah. Salat jenazah ini dah besar sebesar bukit Uhud, apatah lagi yang fardu, yang salat-salat sunat yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ni tuan-tuan, hadis yang kedua, hadis Sahal radhiyallahu anhu. Hadis Sahal radhiyallahu anhu berkata, satu jenazah telah diusung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam lalu bangun apabila jenazah itu lalu. Dikatakan kepada baginda sesungguhnya itu adalah jenazah orang Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah itu tetap jiwa seorang manusia? Di dalam riwayat yang lain baginda menjawab, bagi menyebut sesungguhnya kematian adalah sesuatu yang menggerunkan. Apabila kamu lihat jenazah maka bangunlah untuknya. Di sini menghormati Allah Subhanahu wa taala bukanlah menghormat, bangun itu bukanlah kalau tengok dalam syarah hadis, dia bukanlah maksudnya menghormati orang yang meninggal dunia tu yang lalu, sama ada orang bukan Islam ke orang Islam ke tuan-tuan. Tetapi ada juga yang menyatakan bangunnya tadi kerana bersama-sama dengannya ada malaikat. So ada khilaf, nanti kan kita kupas lebih lanjut selepas azan menghormati Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sini kita Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata bukankah itu jiwa seorang manusia? Kalau atas dasar kerana manusia tadi semuanya sama, katakan. Semuanya adalah manusia, katakan. Bukannya jin ke, tapi manusia. Dan Nabi SAW dalam riwayat yang lain dia kata sesungguhnya kematian itu adalah sesuatu yang menggerunkan. Sesuatu yang menggerunkan. Apabila kamu melihat jenazah maka bangunlah untuknya. Kita lihat ayat yang sesuatu yang menggerunkan. Yang sesuatu yang menggerunkan. Macam mana nyawa tu dicabut. Dalam ayat-ayat Al-Quran menyatakan secara umum macam Allah, kita dicabut oleh malaikat. Malaikat. Kita tak ada malaikat apa yang mencabut nyawa? Israel. Yang sahihnya namanya ialah malaikat maut. Malaikat maut seperti mana disebut dalam surah surah Sajadah tu. Tetapi bagaimana nama Israel itu timbul? Kan kita daripada kecil lagi lagu Bila Israel kan. Daripada kecil lagi nyanyikan lagu Bila Israel. Israel tidak terdapat dalam mana-mana hadis sahih yang nama malaikat maut itu Israel. Dia hanya dapat dalam riwayat-riwayat Israiliyat atau tidak terdapat dalam hadis-hadis sahih seperti mana dijelaskan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah taala dalam mensyarahkan ayat tentang malakul maut dalam surah Sajadah tadi. Dia menyatakan tidak sabit nama, cumanya nama itu telah masyhur di kalangan masyarakat, katakan. Nama Israel itu telah masyhur di kalangan masyarakat. Memang betul lah, bukannya zaman kita je, daripada zaman dulu lagi. Cuma kalau orang kata ustaz, nama Israel ni memang ada dalam hadis ke? So situ persoalan yang lain. Tidak terdapat dalam mana-mana hadis setakat yang saya tahu, seperti mana yang disebut juga oleh para ulama. Dalam mana-mana hadis tidak terdapat hadis sahih lah, tidak terdapatnya nama malaikat maut tu adalah Israel. Tapi ittifaq para ulama dengan namanya malaikat maut yang mencabut nyawa. Malaikat maut ni
dia ada akwan, dia panggil pembantu-pembantu juga di kalangan malaikat. Bukan dia seorang je yang mencabut semua nyawa, tak? Dia ada malaikat lain yang mencabut, iaitu pembantu-pembantu kepada malaikat maut, mencabut nyawa, dan barulah diserahkan kepada malaikat maut, katakan. Wallahu alam. Itu yang dikupas dalam dalam tafsiran ataupun dalam syarah kepada kematian tadi, ataupun bagaimana proses malaikat maut tadi mencabutnya nyawa. Makanya tuan-tuan rahmati Allah, menggerunkan. Sebab itu bila disebutkan orang yang mati ni, yang ketika dia meninggal dunia, tuan-tuan rahmati Allah, matanya akan mengikut jenazah, akan mengikut ruh yang dicabut. Nanti kita sambung lepas azan.
Baik. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hukum bangun ketika jenazah lalu tadi. Secara umum macam Allah Subhanahu wa taala ada dua pandangan di sisi ulama hukum qiyam apabila jenazah lalu sedang dia ketika itu duduk. Qaul yang pertama ialah karahah, makna tidak, makna karahah ni makruh lah, katakan makruhnya qiyam ke atas jenazah jika jenazah tadi melalui dia dan ketika itu dia sedang duduk. Hak ni yang muktamad dalam mazhab Hanafi, mazhab Hanbali dan sebahagian ulama Syafi'iyah lah, daripada jumhur ashab Syafi'i. Berdasarkan hadis Nabi SAW, kana riwayat daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW amarna bil qiyam fi janazah thumma jalasa ba'da dhalika wa amarna bil julus bihadha al-lafz li Ahmad. Riwayat daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah SAW dulunya memerintahkan kami bangun apabila jenazah lah lalu, tetapi Nabi kemudian selepas itu Nabi mengarahkan kami duduk. Maksud seolah-olah ada maknanya ada nasah dengan mensuh di situ. Maknanya hukum lama tu tak diguna pakai dah. Makna bangun ketika jenazah lalu tu tak perlu dah. Sebab Nabi asalnya Nabi suruh, tapi ada arahan yang kedua Nabi suruh duduk. Ada. Wallahu a'lam. Itu untuk hujah yang mengatakan makruh berdiri, katakan. Tak, makna tak perlulah nak berdiri, katakan, sebab ada hadis Nabi suruh duduk. Selepas berdasarkan kata-kata atau riwayat daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Begitu juga dijelaskan oleh Imam Al-Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafi'i rahimahullah taala, yuqrah al-qiyam lil janazah, dimakruhkan hukum bangun ketika jenazah melalui kita. Wallahu a'lam. Pandangan yang kedua, yustahabbu, digalakkan kita bangun ketika jenazah lalu, dan ini adalah pandangan yang lain dalam mazhab Syafi'i. Kita ada dalam mazhab Syafi'i ada dua pandangan lah. Pandangan yang kata makruh, pandangan yang kata digalakkan. Dan ini adalah pandangan mazhab Ibnu Hazm Al-Zahiri ataupun pandangan Imam mazhab Al-Zahiri. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hadza alladhi qalahu sahibu tatimmah huwa al-mukhtar, yakni istihbab. Apa yang disebut oleh muallif kitab At-Tatimmah, dan itu adalah yang dipilih dalam mazhab Syafi'i, iaitu sunat, digalakkan. Qad sahhat al-ahadis bil amri bil qiyam, telah sahih hadis menyarankan supaya kita bangun, dan tidak sabit duduk kecuali dalam hadis riwayat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan kata Imam Nawawi, dalam hadis Ali bin Abi Talib tadi tidak jelas menyatakan hukum lama tu telah dinasahkan, tidak jelas. Kerana boleh kita kata ihtimal ni dalam bahasa Melayu apa? Boleh macam ditakwil lagi, boleh dianggap macam Allah duduk itu adalah perkara yang harus, bukan maknanya wajib qiyam, tidak, tapi digalakkan. So duduk tu adalah benda yang dibenarkan. Kalau tak bangun pun tak apa, katakan, seolah-olah macam tu. Jadi itu apa yang disebut oleh Imam Nawawi. Wallahu a'lam. Intaha. Qala Imam Ramli rahimahullahu taala, law marrat 'alaihi janazah ustuhib al-qiyam laha ala ma sarha bi al-mutawalli wa ikhtarahu al-musannif, yani al-Imam Nawawi fi Syarh al-Muhadzab wa Muslim, wa jazama Ibn al-Muqri bi karahati. Kata Imam Ramli rahimahullahu taala, apabila jenazah itu lalu melalui kita, depan kita, digalakkan ataupun disunatkan kita bangun untuknya, seperti mana yang disebut oleh al-mutawalli. Dan ini dipilih oleh musannif sini, iaitu Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Muhazzab dan juga syarah Sahih Muslim. Wallahu a'lam. Ini antara dalil-dalil yang ada tentang macam Allah. Bagaimana pula jenazah orang kafir? Jenazah orang kafir juga sama.
tetapi bukan ihtiraman kekufuran dia ataupun tidak, mengatakan sebab orang kafir tidak layak untuk dimuliakan, mengatakan tetapi atas dasar kita katakan Nabi SAW suruh kat situ adalah seperti mana saya sebutkan tadi, alasannya ialah Nabi bangkit bangun tadi bukan kerana jenazah itu semata-mata, tapi kerana malaikat yang bersama dengannya. Allahu a'lam. Itu khilaf kita dalam bab kenapa Nabi bangun ketika itu. Baik. Kemudian hadis yang terakhir, Habib Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah SAW salatkan jenazah, baginda bertakbir sebanyak 4 kali. Kemudian baginda pergi ke kuburnya lalu menimbuskan dengan tanah di bahagian kepalanya sebanyak 3 kali. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Solat jenazah ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, yang makrufnya yang kita biasa kita buat ialah 4 kali takbir. Kadang-kadang kalau kat Mekah tu, kat Mekah Madinah kadang-kadang imam sengaja tambah yang kelima. So kalau ada imam tambah yang kelima, jangan pelik lah. Bukan Wahabi ke apa, tak, memang sabit dalam hadis Nabi SAW. Kita tak biasa. Ni kalau imam tambah 5 tu, maksudnya Nabi nak baca apa Ustaz yang kelima kan? Dia kata kan. Nanti orang duk bertanya kan, apa nak baca? Baca ada doa. Doa Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Doa, teruskan doa, tak ada masalah. Ya kan. Boleh baca doa. Jadi dia sampai, saya ada pandangan yang mengatakan 5. Dan yang makrufnya 4, mengatakan. Tetapi tidak salah nak sekali buat yang kelima itu, untuk menyatakan adanya perkara itu juga sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada, wallahu a'lam. Jadi kita takbir macam biasalah. Lepas takbir pertama baca Fatihah, takbir yang kedua selawat, takbir yang ketiga doa, takbir yang keempat bagi salam. Kalau ada takbir yang kelima, baca je doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu ila akhirih, katakan. Kalau tak hafal semua doa yang kita ada, doa jenazah tadi, paling ringkas Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Selagi imam takbir, selagi itu kita baca ulang je Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Jangan senyap. Kadang-kadang kita dah baca sekali dia senyap je. Tak ada buat apa. Rugilah, katakan. Rugi. Kita doa terus Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi. Kalau tak hafal Allahumma ighfir lahu cukup. Kalau tak hafal dengan Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahum, katakan. Ada cukup, katakan. Kalau tak hafal semualah, katakan. Wallahu a'lam. Jadi itu dia tuan-tuan mati Allah yang dan sunnahnya juga bila kita kata di ujung bila Nabi sebut lagi dalam hadis tu, baginda pergi ke kuburnya lalu menimbuskan dengan tanah di bahagian kepalanya sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Itu juga sabit Nabi buat begitu. Nabi gumpalkan tanah sedikit dan Nabi letakkan dalam kuburnya, tuan-tuan mati Allah, masa ketika nak kebumikan jenazah tadi, dan barulah ditimbus banyak-banyaklah. Kita jenazah tadi bila kita nak tanamkan tu, terus jangan dikorek semua tanah boom serpuk. Sunatnya ialah kita letakkan 3 kali dengan ketulan kepal-kepal, kan letakkan dekat bahagian kepalanya. Dan adalah riwayat-riwayat setengah-setengah kitab, ada bacaan-bacaan yang disunatkan kita baca, Wallahu a'lam. Dan kemudiannya barulah ditimbuskan tanah sikit demi sikit sehinggalah ditutup keseluruhannya. Disunatkan naikkan kadar sejengkal daripada kubur tadi, tanah tadi dinaikkan sejengkal. Dan antara perkara-perkara yang lain yang perlu kita hindari, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ialah benda-benda yang berkaitan dengan bid'ah-bid'ah yang tidak yang sepatutnya kita jauhi ketika berkaitan dengan kuburan. Antaranya, tuan-tuan rahmati Allah, ialah meletakkan kain di batu nisan ataupun membuat binaan di atas kuburan. Itu semuanya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat binaan di atas kuburan. Bahkan kalau ada binaan, hendaklah
dimusnahkan, katakan, jika tidak mendatangkan fitnah dalam masyarakat, katakan. Tapi kalau mendatangkan fitnah masyarakat, dalam masyarakat, yang baru jangan buat, yang lama tu dibenarkan, bukanlah dibenarkan, tetapi kalau takut yang lama tu nanti diruntuh, timbul fitnah nanti dalam masyarakat. Hak yang baru semua dilarang, katakan. Dilarang. Tentang mati Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang orang Melayu kita ni jirus air dekat kubur, air apa, air Yasin ke, air apa nama, air tahlil ke, tentang mati Allah, itu semua tidak sabit kecuali masa pengkebumian jenazah. Dalam fiqah, kitab fiqah tu, tujuannya adalah jirus air itu bukan air apa pun. Sunatkan jirus air itu bukanlah air tahlil ke, air Yasin ke, tidak. Air yang dijiruskan hanya tujuannya untuk tanah tadi jadi mempan, nyatakan. Itu saja, nyatakan. Tapi orang Melayu ni dia banyak dia buat air tahlil, lepas tu jirus. Tapi sekarang dah kurang dah. Dulu kalau majlis tahlil je, air ada letak tengah. Lepas tu besoknya keluarganya akan bawa air tersebut pergi siram dekat kubur. Kalau tak siram, tuan-tuan kena beli. Bila kau nak siram air tahlil kan? Itu kalau kat kampung-kampung. Itu tidak sabit daripada hadis-hadis Nabi, tidak sabit dalam perbuatan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak doakan dia dengan mujarrad, kita doakan saja, insya-Allah doa tu sampai untuk buat semati. Kalau sedekahkan bacaan, mudah-mudahan terus sampai kepada semati. Itu ialah kita tahu, walaupun ada khilaf di sisi ulama dalam bab menyampaikan pahala untuk semati tadi tentang mati Allah, tapi apa yang kita amalkan dekat Malaysia ni ialah sampai, katakan. Walaupun bersalahan dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sendiri, tapi ulama Syafi'i sendiri ada yang mengambil pandangan bahawa sampai, dan difatwakan dalam mazhab sampai, katakan. Kalau ikut Imam Syafi'i tak sampai. Ada yang sampai ni ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dan difatwakan dalam mazhab Syafi'i sampai. Kalau ikut fatwa yang betul, maknanya mazhab Hanbali yang sampai, katakan. Mazhab Hanbali sampai, mazhab Hanafi sampai, tapi mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri tak sampai, katakan. Kecuali memang dah sabit ianya boleh kita buatkan untuk simati. Seperti yang hadis Nabi SAW, macam kita buatkan anak, ataupun kita buatkan umrah untuk simati, puasakan bagi simati, kita sedekahkan untuk simati. Hak tu yang sabit saja yang sampai, yang tak sabit tak sampai. Ni kalau kita baca, orang luar nak bacakan ayat Quran, sedekahkan pada simati, Imam Syafi'i kata sendiri tak sampai. Tapi mazhab Syafi'i yang difatwakan sampai, itu yang kita gunakan hari ini dekat Malaysia, katakan. Wallahu a'lam. Cuma macam kadang-kadang dulu kita letakkan payung dekat atas kuburan, payung mayat kan, payung Cina kan, payung kertas kan, payung kertas kita pacakkan. Itu nama Allah adalah tidak sabit. Bahkan jangan kita membuat seperti mana dibuat oleh orang-orang bukan Islam. Contohnya jenazah tadi dikalungkan dengan kalungan bunga, seperti mana dilakukan oleh orang-orang orang Hindu dan sebagainya, tentang mati Allah. Sebab tidak dalam syariat Islam begitu. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab, katakan. Jadi itu sikit tentang mati Allah. Dan terakhirnya untuk bab kenduri, kenduri kendara, katakan. Kenduri kendara ni tentang mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang afdalnya, bukan yang afdal, makna yang disyariatkan, katakan, tidak ada istilah kenduri yang kena buat untuk orang yang hidup. Tetapi yang ada ialah kita membuatkan makanan untuk ahli keluarga si mati. Isna'u li ali Ja'far ta'aman, kata Nabi SAW, buatkan makanan untuk keluarga ahli Ja'far. Ini makanan, katakan. Makna mereka ni disibukkan, masyghulun, mereka disibukkan dengan kematian, makna sedihnya. Jadi kita ni jiran-jiran kita masakkan untuk keluarga si mati. Itu yang sunnahnya.
yang sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk nak buat kita kata nak buat bacaan tahlil apa semua tadi, janganlah kita memberatkan keluarga si mati untuk untuk menjamu pula orang yang hadir atau sebagainya. Sebab tu apa yang disarankan ialah kita buat di masjid-masjid ataupun dibuat surau-surau. Apabila ada kematian nak buat ni, atau buat kat surau, jamu kat surau dia katakan. Tak payah nak menyusahkan keluarga si mati. Bahkan keluarga si mati juga boleh dijemput hadir makan sama dekat masjid, ataupun perlu kita hantar makanan kepada pihak keluarga si mati, itu yang lebih baik. Ini dahlah kita dijemput, kadang-kadang setengah tu komplain pula, air biskut kering juga katakan dihidangkan, katakan kadang-kadang kita yang datang ni pun komplain juga kan, kata dah kering tekak biskut je dia bagi, katakan tak ada lain ke. Tuan orang tu tengah sibuk apa? Nabi kata masyghulun, sibuk ngapa? Sibuk kesedihan mereka, katakan sedihnya mereka tadi. Dan kemudian dalam ayat Allah tidak ada istilah kenduri untuk tempoh 3 hari berturut-turut ke, 7 hari berturut-turut ke, hari ke-40 ke, hari ke-100 ke, itu semua tidak sabit. Bila-bila nak buat ataupun nak silakan, kata. I'tiqad kena buat 10 hari, kena 7 hari berturut-turut, hari yang ke-40, hari yang ke-100 lebih menyerupai budaya-budaya agama lain yang makruf dalam Allah Subhanahu wa taala. Sebab biasanya dalam agama Hindu dia punya hari yang keberapa. Sebab kita terkesan dengan agama Hindu tu zaman dulu lagi. Cuma perubahan nak tukarkan budaya Melayu tadi yang dengan dekat dengan Hindu kepada budaya Islam, maka diislamisasikan benda tu. Kontuk dulu lah, katakan. Ditetapkan dulu orang buat macam-macam, katakan. Tapi nak tukar pun terus susah, sebab benda tu dah melekat dengan jiwa masyarakat. Jadi dia islamisasikan dengan buatkan zikir apa semua. Tapi kita lama-kelamaan jadi benda tu jadi satu seolah-olah macam amalan yang sabit, sedangkan itu tidak. Bahkan lebih kepada menyerupai orang-orang amalan orang bukan Islam. Walaupun kita ubah bentuk islamisasikan benda tu dengan amalan-amalan yang zikir dan sebagainya, tetapi asasnya tetap daripada adanya dalam agama lain, dan kita tak boleh mencontohi perkara tersebut. Benda yang dah lepas kita katakan ghafarallahu lahum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa orang-orang yang terdahulu daripada kita. Mungkin itu yang mereka mampu buat. Jadi dan sekarang bila kita tahu, nyatakan kita tak perlu semestinya mengikut hari-hari tertentu, 7 hari turut-turut, hari yang ke-40, hari yang ke-100, dan itu lama dalam masyarakat lain, katakan. Sehinggalah diterangkan oleh para asatizah, para mufti dan sebagainya, perkara itu tidak sabit. Jangan ditekankan sangat perkara tersebut dalam Allah. Al-Khanwi silakan, tak ada masalah, katakan nak jamu orang makan apa semua, harus nak jamu orang makan, nak minta doa supaya, dan kita buatkan bacaan doa untuk si mati ataupun sebagainya. Mudah-mudahan ganjaran pahalanya tadi sampai kepada si mati. Wallahu taala a'lam bissawab. Jadi setakat tu saja yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan pada malam ni. Mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa taala dapat manfaat berlaku insya-Allah. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.